Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab penawar bagi hati, muka surat 65 baris 4 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata dia, dan bahwasanya mati itu lebih hampir ia kepada seorang daripada tali sepatunya. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan sebab sebab seseorang itu tangguh dalam bertaubat. Jadi dia sebut dulu ada 5 perkara yang menyebabkan seseorang manusia itu suka bertangguh bertaubat. Jadi yang pertama yang dia kata dulu ialah dia ingat tangguh taubat sebab apa? Sebab siksaan yang dikenakan atasnya itu pun tangguh. Maknanya lambat lagi. Hidup mikir kata siksaan Tuhan tu lambat lagi. Tu yang pertama. Kemudian sambung inilah yang pertama ni, kata musannif, dan bahwasanya mati itu lebih hampir ia mati kepada seorang daripada tali sepatunya. Ni ubat dia. Ubat kata kalau seseorang itu malah taubat lagi ataupun bertangguh taubat itu kerana dia fikir siksa Allah lambat lagi, maka hendaklah dia mikir kata mati itu lebih hampir pada seseorang daripada tali sepatu, tali kasut dia. Jadi tali kasut tu rapat lah. Kalau kita nak buat contoh yang lebih dekat lagi, baju contohnya buatlah. Tu dia bagi contoh saja. Contoh nak kata ada yang lebih dekat daripada apa yang kita sudah dekat dengan dia, iaitu baju kau, tali sepatu kau, kasut kau, kepiah kau, serban kau. Kena mikir kata mati lebih dekat daripada tu. Maka bila mikir mati lebih dekat daripada itu, maka kita pun tak tangguh untuk bertaubat bagi mereka yang berasa nak tangguh. Sebab itu sunat ingat mati. Tambah nak Ramadan ni, banyak sunat-sunat, sunat-sunat pula banyak ingatkan mati. Sebab tu kita ibadat sungguh bulan Ramadan tu. Supaya apa? Supaya tambah amalan, supaya banyak pahala, ada bekalan mati. Yang mana mati itu wallahu a'lam, kita tak tahu bila. Boleh jadi mati selepas Ramadan, boleh jadi mati sebelum Ramadan, boleh jadi mati dalam Ramadan. Ada yang mati dalam Ramadan, ada yang mati sebelum Ramadan. Betul-betul esok nak puasa mati lah. Tak dan jumpa Ramadan. Ataupun dia dan jumpa Ramadan tapi sekejap saja tu mati. Mati dalam bulan Ramadan. Ataupun selepas Ramadan, 1 Syawal mati. Pun ada juga. Ini mati tak tahu bila. Jadi dia kena ingat bahawasanya mati itu lebih hampir daripada apa yang dia hampir atas dia. Kecuali orang yang makruh mengingat mati ni ialah orang yang belajar agama. Orang yang sedang belajar, tekuni belajar agama ni, dia makruh ingat mati supaya dia tu ada semangat belajar. Tu ya.
Begitu juga orang yang belajar ni pun, kalau puasa sunat itu menyebabkan dia terganggu belajar, dia makruh puasa. Tu untuk orang belajar jelah. Kita tak belajar mana lah ni, dah pencik apa semua ni, sunat puasa lah, tak ada apa tu. Saya belajar juga, mana kuliah maghrib, tak jadi tu. Belajar ni daripada start bangun tidur pas subuh sampai malam tu ngaji. Tu belajar. Ni biasa-biasa ni. Masa-masa kosong lagi diisi ilmu yang maghrib ni. Tu ingat mati. Dan tiada mengetahui ia seorang adakah hari ini akhir umurnya umur seorang. Dia tak tahu. Sebab tu syurga ni ada dua, syurga ajilah dengan syurga ajilah. Syurga ajilah tu syurga yang di dunia. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, syurga ajilah yang di dunia tu ialah syurga yang mana orang tu ada ilmu tapi beramal. Tu syurga lah bagi dia. Iaitu orang yang beramal dengan ilmu dia. Itu syurga yang cepat. Sebab apa? Sebab bila dia ada ilmu, dia ada kepengetahuan, dia beramal pula, sedap lah beramal tu. Dia tak terhuyung hayal tengok kiri kanan orang. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu, relax. Tok Imam laju, dia relax. Tok Imam selu, dia relax ni nak terawih. Tok Imam laju, komen macam-macam. Sebab apa? Sebab dia tak erti masuk muafiq. Dia mula, patutnya Tok Imam lambat sikit. Dah mari lambat sangat pula. Komen juga. Baik tak sembahyang rumah, senang cerita. Betul ke tak betul ke mazhab aku sendiri sembahyang. Semua tak kena belaka. Gitu tak sembahyang jemaah lah, sembahyang sendiri-sendiri. Senang. Tak ada siapa nak komen, kita komen sendiri-sendiri. Apa dah aku ni lambat sembahyang. Ini nak komen orang. Ni bulan puasa nanti akan datang ada tu tarawih tu, macam-macam imam kena jemput tu. Yang masjid besar Rizal tu. Allah tu imarat, Allah malam. Macam lama satu rakaat tu 3 muka surat. Pergi masjid Hazura, masjid surah pendek, kena tahu panjang. Dah pendek pula. Pendek sangat. Tak ada zouk pula dah. Tak ada zouk dah. Lah sekali main ni ria senang. Cakap banyak tu. Tu payah tu. Tu. Jadi kalau orang ada ilmu, dia ada ilmu muafiq masbuk contohnya dalam bab mu'ah tu, relax, tak ada apa dia. Berasa lambat sangat sampai ke tahap ada darurat, ada hajat lain yang kita perlu selesaikan. Kita mufaraqah selesai gitu. Mufaraqah balik rumah selesai, habis dapat pahala 27 darjat tu. Tak sempat baca Fatihah laju sangat. Laju sangat jadi masbuk. Masbuk tak payah baca Fatihah. Tak payah baca Fatihah habis. Baca Fatihah qada dia saja. Tu imam rokok lah selesai. Kalau ikut kita hak makmum dia dapat tu imam laju seronok sikit. Sebab apa? Tak ada baca Fatihah semua. 20 saat dia rokok. 20 saat dia rokok. Tak dapat qadar baca Fatihah tu tak ada. Qadar masuk tak ada. Masbuk semua tiap-tiap rakaat. Bagus ya gitu. Bagus ni sebab kita lah. Sempurna sembahyang tak sempurna mana lah. Buat cepat kan. Tu pindun tu. 20 rakaat tarawih 8 minit. Boleh try kali. Takut-takut lepas 8 minit masuk hospital. Buat apa? Jantung. Cepat sangat. Apa benda atau sembahyang. Tak ada tomat nino. Cepat sangat. Kemudian berfikir ia seorang, betapa penat ia seorang bekerja seperti kerja sawah. Dia sawah ni, dia buruh kerja sawah ni sebab Syekh Qadir Madili ni dulu dia ni kerja sawah. Tak tahulah dia sebab apa dia guna contoh ni, cuma nak katanya dulu dia kerja sawah juga. Masa dia mengaji kat Kedah dulu. Dekat Pak Cuhim Gajah Mati. Jadi ada sawah padi situ. Dia pun kerja sawah padi situ sambil mengulang matan. Matan kepala otak dia ada 100 lebih matan. Matan apa ya bagi tahu. Dia boleh sambung. Dia murajaah tiap-tiap hari Jumaat. Syekh Qadir Madini ni dia murajaah matan yang dia hafal start selepas subuh sampai Jumaat. Tak berhenti. Daripada start lepas subuh sampai Jumaat tu, hak itulah qadar matan yang dia hafal daripada matan pertama sampailah yang beratus-ratus tu. Habis bila? Habis dia murajaah tu waktu masuk waktu Jumaat. Tu. Jadi dia buat kerja sawah tu sambil dia baca matan. Tu zaman dia lah, dia sendiri lah. Lepas tu orang sesek Indonesia ni dia kuat hafal matan. Kalau orang pelajar-pelajar dia lah, kalau tengok pondok-pondok pesantren ni, kuat hafal matan. Alfiyah Ibn Malik 1000 baik tu nampak lah gitu je. Dia baca macam baca Fatihah.
Kalau kita duduk Malaysia tebuk sikit, habis habis itu dia relax je, rati-rati. Ni kerja sawah. Dia kerja sawah. Dia duduk kat Kedah. Dia daripada Mandiri tu dekat belah-belah Aceh tu lah. Dia mari jual anak tu kapal laut pergi Kedah. Dia mengaji gampat cuhin gajah mati beberapa tahun. Sampai alah-aling dia pergi Mekah pula. Mengaji dengan abang Pak Cuhin pula pada Mekah. Situ ngaji lama tu sampailah jadi tu guru Masjidil Haram. Sampailah dia karang kitab-kitab Jawi tu ni. Itu asal usul dia. Dia mengaji Masjidil Haram, dia mengajar Masjidil Haram. Masjidil Haram kalau dia mengajar tu tak pakai mic. Tak pakai mic sebab suara deras sangat. Dan dia mengajar Masjidil Haram tu ramai orang dengar. Sama ada orang Arab ke, orang Melayu ke, dengar mereka. Dia syarah ke Arab lah, ke Arab tu faham Melayu. Dia syarah ke Arab lah, dah mengajar Masjidil Haram. Juga Arab lah. Dia dibenarkan. Satu-satunya orang yang dibenarkan mengajar Masjidil Haram ketika mana tuk guru kita dihalang untuk mengajar di Masjidil Haram. Dia seorang yang boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia karang kitab Tauhid 3. Tauhid 3 tu lah. Yang kita anak kunci syurga tu ada. Yang lah kita apa seorang gitu, perisai sekalian mukallaf. Tu semua dia panggil dia hurai ikut cara depa lah. Tapi ikut syarahnya syarah ada sunnah. Cuma dia anggap ke tu ni Tauhid 3 selesai boleh dapat lesen mengajar tauliah. Ni sekarang zaman tauliah. Tak ada tauliah tak boleh mengajar. Sana pun ada tauliah juga. Tauliah mengajar. Syekh Qadir Mandili saja boleh mengajar di Masjid Haram. Lain-lain tu sembunyi-sembunyi mengajar. Sebelum zaman tu boleh. Sebelum zaman kehancuran ataupun dia panggil habisnya ulama-ulama Melayu ni. Sebelum tu ada ulama-ulama Melayu kita mengajar di Masjidil Haram. Syekh Daud Fatani lah, macam-macam. Cuma zaman akhir ni Syekh Qadir Mandili tak boleh dah, disekat. Kemudian kata musannif kerja sawah kerana takut ketiadaan makanan pada tahun depan. Jadi orang yang kerja penat, contoh kerja sawah, dia sebab apa penat-penat kerja tu? Sebab dia nak tampung makanan ataupun duit dia untuk tahun depan, nak sara diri dan keluarga. Sebab tu dia penat-penat kerja tu. Dia tak fikir dah penat dia nak sara diri. Zahir dia punya usaha. Dari sudut hati mah tawakal kepada Allah Taala. Sudut usaha kerja lah juga. Dengan duk rumah goyang kaki, tunggu daripada langit rezeki turun. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka seperti menanggung ia seorang akan penat bekerja. Dia tanggung penat kerana hendak melepaskan lapar tahun di muka tahun depan tu. Dia kerja sekarang ni untuk apa? Untuk dia dapat tanggung sara diri keluarga tahun depan. Maka dia pun kata seperti itulah menyegerakan ia seorang akan taubat. Macam orang yang kerja sawah ni cepat-cepat dia bekerja untuk dia tampung masa depan, itu jugalah orang taubat kena segera macam orang kerja sawah tu lah. Sebab takut kita masuk neraka. Kalau yang sawah tu takut tak makan tu depan. Dia kiaskan macam orang yang taubat ni cepat-cepatlah bertaubat macam orang kerja sawah tu, sebab takut kan neraka. Tu terbalik dia. Maka dia pun kata menyegerakan ia seorang akan taubat kerana melepaskan siksa pada masa yang akan datang. Akan datang tu bila? Wallahu a'lam. Boleh jadi sehari, boleh jadi esok, boleh jadi minggu depan, tahun depan, bulan depan, 10 tahun depan, tahu. Tu kerana lapar itu pun bertangguh juga. Lapar nisbah pada sawah tadi. Takut lapar tahun depan. Tu tangguh tak? Lama lagi tahun depan tu, tapi sekarang dah buat dah. Lama lagi tahun depan tu, tapi kerja sawah tu sekarang dah. Begitu juga kita nak masuk neraka syurga tu akan datang, cuma taubat sekarang lah. Jangan tangguh. Kalau orang yang kerja sawah tu tangguh kerja, dia tak dapat gaji, tak dapat hasil, nak makan apa tahun depan? Lapar lah. Okay. Dan siksa api neraka lebih pedih daripada lapar itu. Siksa neraka lebih pedih daripada lapar itu. Siksaan neraka yang paling ringan pakai selipar.
Pakai selipar yang mana pakai tu menggelegak kepala otak dia. Menggelegak kepanasan otak dia. Tu yang dikenakan kepada bapa seorang Nabi SAW, Abi Talib. Siksaan paling ringan. Iaitu pakai selipar api neraka. Kalau paling berat, tak boleh kata apa, tumpuk kapi. Kena cincang ke apa, tak tahu kat dia. Tu orang kapi. Orang kapi yang paling teruk sekali, sebab orang kapi tu duduk di bawah sekali. Neraka paling bawah sekali orang kapi. Dan orang munafik i'tiqad. Dia orang yang paling bawah sekali. Maka bila kena api di dunia, maka dia akan tidur. Bila kena api neraka tu, dia sangat-sangat berhajat supaya kena api dunia, supaya mereka ni bila kena api dunia dapat tidur. Apa? Sebab api dunia ni 70 kali ganda daripada api neraka tu 70 kali ganda api dunia. Jadi kalau dia dah kena 70 kali ganda tu, tiba-tiba dia dikurangkan 70, sejuk lah nisbah dia. Nisbah kita, api kita panas dah, api neraka lagi panas lah. Api kita panas. Api kita panas tu pun ialah asap neraka saja, bukannya api lagi. Asap neraka tu pun jadi api dunia. Apatah lagi api soti, api sungguh, lagi-lagi tu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata habis. Itu yang pertama. Itu sebab yang pertama kenapa kita tangguh taubat, iaitu kita ingat siksa ni akan datang lambat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Sukar ni susah, keinginan, kesedapan, nafsu syahwat lah dia panggilnya. Susah nak tinggal nafsu syahwat, susah. Kalau kita buat benda dosa tu dah lazat. Macam ta'at lah, susah nak tinggal semayang. Apa? Sebab dah lazat dengan mayang. Kalau tinggal mayang tu rasa macam pelik dia rasa pelik. Tak rasa bersalah pun rasa pelik. Apa? Lalu aku semayang, tak semayang waktu ni. Orang yang mari masjid surau pula, tiba-tiba satu waktu dia tak mari masjid surau, nampak pelik tu. Rasa semacam. Apa? Sebab dia dah berasa sedap main jemaah. Jadi dia pun rasa pelik. Tapi kalau orang yang berasa lazat dengan maksiat ni sampai tahap dah melekat sebati dengan dia, payah nak urai balik. Payah nak urai balik. Kalau bab maksiat ni asal kita nafsu kita nak jahat semua. Kalau kesedapan dalam bab kebaikan mudah nak lerai, tapi kesedapan dalam bab maksiat susah nak lerai. Batu dia panggil dalam sabar ada 3 peringkat. Sabar buat taat, sabar buat maksiat, sabar dalam bala. Sabar buat maksiat lebih banyak pahala daripada sabar buat taat. Sebab sabar buat maksiat, sabar daripada buat maksiat ni lagi payah daripada sabar buat taat. Bila kita sedar dah buat maksiat, payah nak tarik balik tu payah. Banding kalau orang buat taat, mayang lepas tu tak mayang, dia relax. Apa? Dah benda tu benda yang taat. Benda taat ni nafsu asal tak suka. Cuma kita jadi sukanya sebab sudah dididik oleh nafsu. Kita sudah didik nafsu kita sampai berjaya jadi orang yang salih, orang yang baik. Maka semayang pun rasa sedap. Tu pun kalau sedap lah. Kalau tak sedap malah aku. Yang aku mari ni lepas aku orang kata contoh tu, tulis cerita lah pula. Kemudian kalau rasa yang kedua ni macam mana ubat dia? Dan ubatnya bahawa berfikir ia seorang bahawasanya jika doktor yang kafir, dia buat contoh, jika doktor yang kafir menyebut bagi seorang akan bahawasanya air sejuk tu pantang bagi penyakitnya, mana tak boleh makan air sejuk ni, takut penyakit. Siapa beritahu? Kafir, doktor kafir. Dalam bab doktor ni ada 2, doktor kafir, doktor Islam. Doktor kafir, doktor Islam. Doktor mana yang lebih afdal untuk kita merawat? Doktor Islam lah. Kalau tak ada, baru kafir. Tu tertib dia lah kalau nak berubat. Kemudian kalau kita ni laki, doktor laki lah kalau boleh ya. Doktor laki yang Islam. Kalau tak ada doktor laki yang Islam, doktor laki yang kafir. Kalau tak ada juga, baru perempuan yang Islam. Tak ada juga, baru perempuan yang kafir. Gitu. Ni tak ada apa, perempuan dah. Padahal ada lelaki, tak jadi tu.
Sama jugalah hak beranak perempuan pun sama juga. Imam Al-Bulqini rahimahullah ta'ala dia buat 15 tertib doktor untuk orang yang nak beranak ni. Panjang tu. Antaranya yang pertama kali kena utamakan suami, kalau suami tu doktor. Suami tu yang wajib sambut anak tu, wajib uruskan beranak isteri tu, sebab dia doktor dah. Dia lah yang kena ya. Kalau suami itu bukan doktor pula, maka pindah pada mana? Pindah pada perempuan yang Islam. Atau perempuan yang Islam. Cari ada. Selamat. Kalau tak ada juga, satu Terengganu tak ada. Semua tak berani. Sebab apa? Orang yang berkepakaran dalam bab dalam bab beranak ni orang lelaki saja contohnya. Tak ada perempuan yang Islam, pergi pindah perempuan kafir dulu. Perempuan kafir dah, perempuan kafir yang reti bab mengandung ni, bab beranak ni, reti beranak kat dia. Tak ada juga, barulah sekali pindah akhir sekali pada lelaki Muslim, tak ada juga lelaki kafir. Dia ada lagi lah tertib tengah-tengah tu yang Imam Bulqini buat tu biasanya tak terjadilah. Mana dia kata kalau tak ada juga budak-budak yang jadi doktor. Tak ada dah kat kita ni budak-budak yang doktor. Lepas tu kita lompat terus pada lelaki kafir, lelaki Islam. Sebab kalau tengah-tengah ikutkan, kalau tak ada perempuan yang kafir, budak-budak yang mahram kita kalau sambut, dia yang wajib sambut. Kalau tak ada juga budak-budak yang kafir, budak-budak ada nak beli sambut bayi tu tak ada lah. Sebab tu kita pindah terus pada laki Islam, laki kafir je, senang, mukhtasar, ringkas cerita. Ini boleh kalau tak ada doktor perempuan. Janganlah sampai tahap menyusahkan diri sendiri. Kalau tak ada sangat buat macam mana? Sebab dimaklumkan bahawasanya orang doktor dalam bab beranak perempuan ni banyak lelaki, sebab perempuan tak sanggup ambil sebab lama pengajian dia. Itu yang kita sekadar maklum lah. Pokok perubatan kata biasa ambil beranak ni orang lelaki. Sebab apa? Sebab lama pengajian dia. Orang perempuan tak tahan lama-lama ni. Lama sangat nak boleh alim dalam bab tu. Kalau ni semua kita nak alim nahu 10 tahun ngaji buat alim contohnya. Dia pun sama juga dengan doktor, ada juga berapa tahun, 8 tahun, 7 tahun. Kita agama cara agama, dia doktor cara doktor gitu lah. Nak boleh alim cara nak beranak tu, dan nak sambut beranak tu. Kalau silap wayar nak potong mana, dia reti belaka. Tu orang lelaki. Jadi kalau orang tak reti, kita beranak juga, contoh ke perempuan tak reti, beranak juga, habis bahayalah ke perempuan tu. Bila bahaya, cabut nyawa dalam keadaan haram. Sebab apa? Sebab kita disuruh oleh syarak untuk cari orang yang berkepakaran. Tiba-tiba kita cari orang yang tak pakar. Sebab tu dulu senang ada Tok Bidan perempuan senang. Zaman dulu lah. Sekarang hampir tak ada dah. Hampir tak ada. Dan kalau dari sudut keselamatan pula, lani macam-macam dah. Dalam bab beranak ni, kang silap sini, kena bedah lah apalah, tak ada tersumbat lah apalah. Ini bahaya. Jadi kena pergi juga hospital untuk selamat. Ikut usaha ikhtiar kita yang selamat hospital lah zaman sekarang ni. Sebab tu kita pun pergi hospital ataupun klinik tertentu, cari ikhtiar doktor-doktor yang kita sebut tadi. Dia ada lagi yang tengah-tengah tu khunsa lah apalah. Jadi benda tu kadang-kadang jarang sangat berlaku. Jadi kita lompat tu kepada perempuan Islam, perempuan kafir, lelaki Islam, lelaki kafir. Itulah biasa adanya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi doktor kafir ni kata air sejuk ni tak bagus ni makan. Satu lagi dalam bab contoh contoh dalam puasa ni, dia tak boleh puasa. Siapa nak bagi tahu dia tak boleh puasa? Doktor mana? Doktor Islam. Doktor Islam yang kena khabar. Doktor Islam kata tak boleh ni, kalau puasa ni boleh mati. Kau tak wajib puasa. Lepas tu boleh puasa tak akan datang? Tak boleh dah. Doktor kata tak ada harapan. Bayar video lah panggil. Memang tak ada harapan dah. Kalau puasa ni mesti mati. Contoh, siapa yang nak kena confirm tu? Bukan diri sendiri. Doktor lah. Doktor kata kamu ni memang tak boleh puasa dah. Pengesahan daripada doktor. Tu doktor siapa? Doktor Islam. Bukan doktor kafir, doktor Islam. Lepas tu jadi doktor ni pun fardu kifayah.
Jadi orang alim pun fardu kifayah. Dia sama-sama fardu kifayah berlaku. Cuma ni fardu kifayah dunia, hak yang orang alim ni fardu kifayah akhirat. Hak ni fardu kifayah dunia doktor ni. Wajib ada. Kalau tak ada dosa semua. Tu. Lepas tu jangan lekeh dia ni mengaji doktor apa. Doktor tu besar tu. Lama nak mengaji doktor. Saya asal nak jadi doktor kok. Kita ambil kelas tulen, sains tulen, biografi, fisik, kimia. Tengok result semua B. Tak apa, masuk agama. Hak agama semua A lah. Hak yang kita nak target sains semua B lah. Bagus. Jadi kita pun masuk belah agama. Memang tak lagi dah sains tu. Masuk agama jadi macam ni. Kalau kita masuk sains kok tak jadi macam ni. Masuk sains pun teruk. Lepas tu nak patah balik masuk tak boleh dah. Masuk yang kita boleh je. Tu Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan memberi mudarat oleh air sejuk itu akan seorang. Kalau doktor cakap gitu, niscaya meninggalkan ia seorang akan air sejuk itu, sekalipun bersangatan ingin ia seorang kepada air sejuk. Kita dengar cakap doktor. Doktor kata ni makan ini ni tak boleh, nanti gastrik. Takkan lalu. yang apa nama, yang syarak kata ni hukum dia haram, tak apalah. Tak apa pula. Sampailah dapat penyakit baru kata tak boleh makan. Apa doktor tak boleh pula dah. Syarak kata lama dah tak boleh sebab bahaya kesihatan. Dia lepas bahaya kesihatan baru tak makan. Contohlah apa-apalah. Umum lah tu. Jadi kalau dia tu doktor kata tak boleh minum air sejuk, dia pun tak minum. Sekalipun nak sangat, maka hendaklah mengetahui ia seorang akan bahawasanya Allah dan Rasulnya, Rasul Allah lebih benar daripada doktor itu, doktor kafir. Allah Ta'ala suruh taubat sebab apa? Sebab mati tak tahu bila, api neraka bakal tiba. Hak tu kan kemudaratan. Hak Allah dan Rasul kata tak mau beramal, tangguh. Hak doktor kata amal selalu. Tu dia bagi contoh kita. Jelas nampak. Bak kesihatan nampak selalu. Tak boleh makan gini. Makan gini ni darah tinggi. Tak makan dah. Tapi Allah Ta'ala kata suruh mari belajar, tak belajar pula. Pula dah. Contoh tu. Suruh bertaubat, tak bertaubat pula dah. Jadi Allah dan Rasul dengan doktor tu mana lebih tepat dari sudut perkataan dia? Allah dan Rasul lah. Tu. Bukan nak kata doktor tu salah dah, dari sudut kecepatan kita dengar cakap tu, kita dengar cakap doktor lagi daripada Allah dan Rasul. Itu kita. Dia nak kata gitu kemudian dia kata dan siksa api neraka lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan air sejuk itu. Air sejuk boleh dapat penyakit sekian-sekian. Dah api neraka nak ubat lagi mana? Tak boleh patah balik dah. Langsung neraka tu tak boleh patah balik dah. Merayulah air mata darah sekalipun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dah, mereka ni akan merayu-rayu untuk balik ke dunia sesaat sahaja, untuk masuk Islam semula. Hak fasik nak bertaubat semula. Hatta keluar darah-darah, air darah di mata mereka sekalipun tak akan boleh balik. Time tu kita nak buat gitu tak boleh tu. Habis kita menangis sekarang, taubat sekarang daripada menangis esok-esok. Kita buat salah dengan siapa? Anak sendiri ke, mak sendiri ke, isteri sendiri ke, jiran ke. Minta maaf lah. Bukan senang, bukan susah minta maaf, tapi susah. Sebab apa? Sebab berat mulut. Nak minta maaf kawan ni mudah pada aku lagi. Kan ni kata apa pula? Pula dah. Dia ingat kata orang. Tu payah kita ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan menetapkan ia seorang di dalam hatinya seorang akan bahawasanya apabila sukar atas seorang meninggalkan kesedapan dan keinginan pada masa yang sedikit, maka betapa tiada sukar atas seorang menanggung akan siksa api neraka dan atas luput nikmat syurga. Dia kata sanggup kamu tu tahan diri daripada minum air sejuk untuk elok penyakit yang sebentar saja masa dia. Tapi kamu berasa senang pula, tak susah pula nak elok daripada api neraka yang kekal selama-lamanya kalau kamu tak taubat. Kekal selama-lamanya ni makna lama lah. Nisbah orang fasik, nisbah orang kafir tu memang kekal sungguh lah. Bila Allah Ta'ala, bila Nabi SAW kata la yadkhulul jannah al-qati', tidak masuk tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Dah kafir ke tak masuk syurga? Bukan kafir,
tangguh masuk syurga. Lambat sikit lah daripada orang lain. Orang lain minal ajilin, orang yang cepat masuk syurga. Kita minal ajilin, orang yang lambat. Lambat sebab apa? Sebab kena hisab. Lambat sebab apa? Masuk neraka dulu. Tu payah belaka tu. Tu yang kedua, sebab kenapa kita tangguh taubat. Kemudian yang ketiga, menangguh ia seorang akan taubat itu sehari lepas sehari. Tadi tangguh tadi dia kata siksaan yang pertama tu, siksaan Allah Ta'ala lambat lagi. Yang kedua pula dia kata kenapa susah nak taubat? Sebab susah nak hilangkan syahwat. Yang ketiga pula sebab apa susah nak taubat? Sebab tangguh taubat pas sehari. Dia sifat bertangguh ni dalam apa-apa jua hal tidak bagus. Bertangguh ni, tangguh nak amal tak bagus juga. Berasa nak sedekah esok jangan. Berasa nak sedekah pergi selalu. Contoh Ramadan ni, berasa nak sedekah, terlupa nak buat tabung tadi. Pergi selalu, start motor pergi. Takut mati dulu. Takut tiba-tiba mati dulu, tak ada sedekah. Pergi. Pergi selalu, teringat pergi selalu. Berasa malah. Jangan malah, buat selalu. Malah nak mengaji pula. Malah nak main duha. Pergi buat. Dalam syarat dalam fiqh kita, contoh dalam bab jamak qasar, kalau seseorang itu berasa tak selesa dengan jamak qasar, syarat suruh dia jamak qasar. Berasa tak apa hati jamak qasar sikit sangat sembahyang. 2 rakaat. Waktu tu bagi dia afdal tu buat jamak qasar. Gitu pula jadi kalau amal tangguh tak boleh. Itu juga taubat. Taubat lagi bahaya, dia membabitkan dosa pahala. Dia membabitkan dosa yang berterusan ataupun terputus. Jadi kita wajib segera bertaubat. Macam tu juga amal. Sekarang duk ada sihat lagi, duk lalai duk lalai, relax lagi. Tak apa, esok mati je. Tak ada lah. Sedar-sedar lah kubur dah. Malaikat Munkar Nakir mari tanya. Tu pun tak tahu Munkar Nakir ke Bashir wa Mubashir. Kalau Munkar Nakir wal'iyadzubillah, tanya soal kubur habis kita macam Viva lah. Viva tak sakit mana hari ni, Viva kubur lagi sakit. Viva sekejap 2-3 jam habis lah. Ni Viva ni sepanjang sampai kiamat. Tanya lah apa benda nak tanya. Setiap benda dia akan tanya satu-satu. Setiap saat, setiap perbuatan yang kita buat, kita jawablah sendiri. Kemudian kata musannif, dan berkata ia seorang selagi akan taubat oleh aku, selagi ni akan datang lah. Akan datang, aku akan taubat pada masa yang akan datang. Aku akan datang taubat lah. Ni biasa anak muda lah biasanya. Tak apa, nanti tua-tua taubat lah. Lepas tu tak sampai tua mati dah. Lah ni banyak dah mati muda ni. Tak kisah dah muda tua sekarang ni, mati belaka dah. Budak-budak pun ni mati. Kalau budak-budak tak apa lah, syurga dah. Hak mukallaf ni sempat balik, sempat berakal, pelihatan ada, pendengaran ada, syiar Islam sampai, mukallaf dah, tiba-tiba mati. Dia balik tu kena buat dah kewajipan sebagai seorang mukallaf. Imam Baijuri rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya kalau contoh dia balik umur 15, seminggu lepas tu gila sampai mati, maka dia akan dihisab di akhirat seminggu tu Jadi kalau seminggu tu kalau tak sembahyang, neraka juga. Contoh seminggu dia mukallaf, pas seminggu gila sampai mati gila tu. Jadi yang dihisab esok di akhirat seminggu lah. Bukan yang sampai mati. Sebab sampai mati tu start lepas seminggu sampai mati gila dah, bukan mukallaf. Jadi hisabnya seminggu saja. Seminggu tu kalau dia tu tidak mayang ataupun dalam bulan Ramadan dia tak puasa dan tak sebab taubat, dia gila dah sampai mati, masuk neraka. Bertahap tu maknanya balik tu kena dah buat benda kewajipan yang ditetapkan oleh syarak. Sehingga dibuatkan masalah. Contohnya seseorang lelaki semayang, Allahu Akbar, tiba-tiba bila semayang rakaat ketiga hampir keluar air mani. Tegang zakat dia, keluar dah air mani tapi tak pancuk dia. Jadi tak wajib mandi wajib, tapi dia panggil sudah balik, wajib dia itu selesaikan semayang dia.
Tu tengah bayar. Tengah bayar rakaat ketiga ke keempat ke kedua ke, tiba-tiba keluar air mani sampai ke batang zakat tapi tak mancuk lagi lah, tak wajib mandi wajib. Tapi balik dah. Wajib dia selesaikan sembahyang. Time tu sebab dia dah balik lah. Balik lah habis. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib zakat, semua kena atas dia lah. Kalau budak-budak tak balik lagi dah apa? Ni dah balik lah. Tu bahaya tu. Jadi balik sampailah kita mati, tu semua ada tanggungjawab sebagai seorang mukallaf. Kalau kita anak yatim boleh berilah harta pada kita boleh urus harta, tasarruf al-mal, untuk menguruskan harta, jual beli dan sebagainya. Kalau kita ni orang cerdik, kalau kita ni dia panggil sebagai mahjur alaih, orang yang tak bijak, orang yang bengong urus harta, kita tak boleh pegang harta, wali kita yang urus juga walaupun dah besar panjang kali pun. Dia membazir lajuk, membazir perkara yang tidak perlu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dia berasa taubat tu dia punya, aku nak taubat boleh ya bila-bila. Dia berasa begitu. Maka dia kata, dan ubat yang ketiga ni ialah bahawa fikir ia seorang dan mengetahui ia seorang akan bahawasanya umurnya seorang tiada ada di dalam kekuasaan seorang. Lepas tu kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab tu kita tak tahu takdir. Bila kalau tahu takdir senang. Kalau tahu takdir mudah ya. Sekarang buat maksiat pun mudah pun. Bila mati? Lambat lagi 30 tahun lagi. Dekat-dekat umur, dekat-dekat 29 tahun dah, lagi setahun nak mati, aku taubat lah. Senang gitu. Bila tak hidup itu. Bila tak hidup senang. Buat apa dah tahu dah bila mati. Lepas tu dia panggil tak tahu ni lah ujian dia. Kita nak buat baik ke buat buruk. Cakap benda baik kau cakap benda buruk. Nak buat satu benda mikir, ni syurga ke neraka kalau aku buat ni. Tu ya. Kalau cakap ni syurga ke neraka mikir itu setiap tindak tanduk kita. Tu baru panggil orang yang belajar. Beza dengan orang yang tak belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tak tahu dengan orang yang tahu? Tak mau. Allah Ta'ala tanya dalam Quran kan, bukan tanya tapi litakrir, untuk dia mengukuh lagi, kata tak sah dan tak sama orang yang berilmu, orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Jadi kita beza orang yang tak tahu sebab kita dengar, kita belajar. Beza orang yang tak dengar, tak belajar tu. Jadi macam mana nak kita nak kata sama? Tak sama lah. Dari sudut teori pun tak sama dah, apalagi amalan. Dari sudut zahir tak sama dah. Kita mari belajar, dia tak mari belajar. Kita mari dengar, dia tak mari dengar. Beza dah itu. Patut amalan pun beza juga. Kita amalan kita cara orang tahu, dia cara orang jahil. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tu. Dan boleh jadi mati ia seorang dengan terkejut. Terkejut sebelum ia seorang taubat dengan terkejut. Ni wal'iyadu billah. Antara amalan itu mati tak terkejut ni, biasanya mati terkejut, contohnya mati dalam tidur. Ingat hidup esok mati dah. Sedar-sedar lah dalam kubur. Sebab tu ulama bagi amalan baca sebelum tidur 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Lepas baca 21 kali yang cakap kena ulang balik lah. Dia panggil tak valid. Sebelum tidur dan selepas baca 21 kali bismillah tu jangan cakap dengan tidur terus ya. InsyaAllah ta'ala dia bebas dan tak kena mati terkejut, dengan mana mati dalam tidur tu, dan pencuri tak masuk rumah dia, tak terbakar rumah dia, apa benda pun tak kacau dia, syaitan pun tak ganggu dia. Tu amalan ulama 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Di samping tu bacalah sunnah Nabi tu, doa tidur lah apa semua tu. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kutu, hembus kat tangan, sapu kat badan. Tu semua pelindung-pelindung kita tu. Tu sunnah Nabi. Ni ulama pula. Jadi buat belaka. Wallahu alam. Inilah untuklah kitab Penuh Bagi Hati. Esok minggu depan hari Isnin tinggal. Wallahu alam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.